Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira. Saya wakil daripada ahli kumpulan saya. Kami akan membentangkan tentang tajuk Fundamental of Trigonometric Functions. Okey, ini adalah ahli kumpulan yang akan membentangkan bersama saya, iaitu Angelina, Adriana dan Azrin. Okey, sedar tak sedar dalam hidup kita sebenarnya dikelilingi dengan benda yang segitiga. Contohnya yang dalam gambar seperti ada hanger, kita ada sandwich as our meals for breakfast. Lepas tu selain tu kita ada bendera segitiga yang digunakan untuk membuat sukaneka. Selain tu kita juga ada segitiga kecemasan punya amaran kecemasan. Benda-benda ni semuanya bentuk dalam keadaan bentuk segitiga lah. Selain tu dia ada piramid, kod dan macam-macam lagi. Jadi segitiga ni apa yang dikaitkan dengan tajuk kami? Mari kita tengok. Nama saya Nur Adriana. Saya akan menerangkan apa itu fungsi trigonometri. Dalam slide ini adalah fungsi-fungsi yang akan kita gunakan dalam tajuk ini. Fungsi trigonometri ini juga terbahagi kepada dua, di mana fungsi yang sedia kita guna seperti di sebelah kiri, iaitu sin, cosine dan tangent. Cara untuk mengingati sangatlah mudah. Contohnya sin ataupun sin dengan panggilan saw. Apa itu saw? Huruf S menunjukkan fungsi yang akan kita gunakan seperti sin. O pula membawa maksud opposite ataupun bertentangan, manakala H pula hypotenuse. Cara untuk mengetahui yang mana satu garisan, korang boleh tengok dalam gambar. Contohnya, garisan opposite iaitu garisan yang bertentangan dengan sudut. Garisan hipotenus adalah satu-satunya garisan yang condong seperti dalam raja, dan garisan bersebelahan berada di sebelah sudut. Fungsi yang kedua adalah fungsi trigonometri terbitan. Fungsi ini berlainan dari fungsi yang pertama tadi. Fungsi ini sama juga mempunyai tiga fungsi terbitan, iaitu cosecant, secant dan cotangent. Cara untuk menggunakan fungsi ini ialah kita akan mencari fungsi trigonometri yang pertama dahulu sebagai contoh cotangent, iaitu 1/tan. Langkah pertama, kita perlu mencari nilai tan terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut dibahagikan dengan 1. Jadi, nilai cotangent yang kita akan dapat berbalik dengan nilai tangent tadi. Untuk lebih faham, kita akan ke contoh yang saya sediakan. Okey, yang pertama, kita akan mencari dahulu fungsi, iaitu fungsi trigonometri. Berdasarkan rajah yang diberi, cari nilai sin. Kita sedia tahu sin sama dengan saw, iaitu opposite per hypotenuse. Jadi, dalam soalan ini, opposite kita adalah 8 dan hypotenuse kita adalah 10. Jadi, kita akan selesaikan dan tulis seperti dalam cara penyelesaian tersebut. Next, soalan dia minta untuk mencari cotangent. Macam yang kita tahu, rumus cotangent sama dengan 1/tan. Macam korang tengok dalam kotak itu, ada cara untuk mencari tan. Jadi, first kita akan mencari tan seperti dalam gambar, kemudian kita akan tukarkan dia kepada cotangent. Jadilah seperti dalam gambar. Saya Angelina akan menerangkan next slide. Dalam tajuk ini juga kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Function teorem Pythagoras dalam tajuk ini ialah kita akan menggunakan ia untuk mencari panjang garisan. Seperti dalam raja saya sudah sediakan rumus. Rumus ini akan digunakan pakai untuk mencari panjang garisan. Contoh kita akan tengok soalan ini. Berdasarkan raja yang diberi, cari nilai BC. Cara untuk cari nilai BC, mula-mula kita kena bawa keluar dulu information yang dia bagi. Sekarang dia hanya bagi A dan C, yaitu 3 dan 5. Kemudian masukkan ke dalam formula. Dan selesaikan seperti dalam raja penyelesaian. Sekian. Saya Azrin akan menerangkan next chapter dalam tajuk ini, iaitu Positive and Negative Value of Trigonometric Function. Dalam tajuk ini, kita akan mengetahui dan mempelajari sukuan yang ada dalam tajuk ini. Macam korang boleh tengok dalam rajah yang diberikan, kita ada 4 sukuan yang berlainan. Kuadran yang pertama, dia merangkumi semua fungsi dalam positif. Untuk kuadran yang kedua, hanya sin sahaja positif dan yang lain negatif.
Next kuadran yang ketiga hanya tan sahaja positif dan yang terakhir hanya kos sahaja yang positif. Cara untuk mengingat adalah yang pertama, lukis dan baca ikut arah lawan jam dengan mengikuti ayat All Science Teacher Cool. Next, dalam tajuk ini juga, dia terkait dengan reference angle. Reference angle adalah sudut mewakili sudut seberang. Macam mana yang dikatakan sudut seberang ialah, kita tengok rajah yang di sebelah kiri, untuk kuadran yang kedua, garis sudut berada di tengah sudut. Garisan biru menunjukkan sudut yang kita peroleh, manakala garisan merah menunjukkan reference angle yang kita perolehi. Dalam tajuk ini juga berkait dengan kiraan seperti rajah di sebelah kanan. Untuk setiap kuadran ada cara pengiraan kecuali kuadran yang pertama. Kuadran pertama tiada pengiraan kerana sudutnya kurang dari 90 darjah. Untuk kuadran yang kedua, nilai sudut yang kita dapat mestilah ditolakkan dengan 180 darjah kerana untuk mendapatkan nilai reference angle. Begitu juga yang lain.